My Suara FM. Sekarang ni 2:09 petang dan seperti yang DM wawarkan tadi, kita bersama dengan wakil daripada Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung sekali lagi dalam segmen Gen Y di My Suara FM dan bersama dengan panel kita Ain Azmi. Apa khabar? Oh, baik, Alhamdulillah. Selalunya kalau yang datang tu jejaka je. Sekarang ni ada lah pula orang kata jejaki kat sini. Okey, dan Ain akan bersama-sama. Ain merupakan penolong Setiausaha Agung GPMS. GPMS kebangsaan lah. Okey. Dan hari ini kita nak bercerita tentang belia biadab. Dia tajuk dia tu agak ceng-ceng sikit kan. Kontroversi. Kan mula-mula macam dia baca pun dia kata belia biadab. Okey, nak cerita pasal kebiadaban ni memang satu benda yang besar ni. Jadi apabila kita cakap tentang soal belia biadab ni, dan tentunya belia-belia kat luar tu ada yang sentap. Suka hati je panggil kita orang biadab tau. Ada yang cakap tuan baik, mana ada biadab-biadab. Tapi yang kita nak cerita tentang belia biadab ni ialah banyak kisah di sebaliknya. Jadi mungkin selepas ni kalau anda yang nak tahu lebih lanjut ataupun mungkin kalau tak ada persoalan, anda mungkin nak memberikan sebarang pandangan berkenaan dengan tajuk ini, atau mungkin anda pernah berhadapan dengan belia-belia biadab ni, anda boleh tuliskan ataupun typekan soalan anda di fanpage My Suara FM di www.facebook.com/mysuarafmradio. Dan insyaAllah nanti Ain akan, kalau anda ada soalan, Ain akan jawab, ataupun anda ada pandangan, mungkin kita boleh mengulas pandangan anda berkenaan dengan belia biadab. Okey, dan juga kita tahu sekarang ni musim panas, mungkin sebab itulah hati belia ni makin panas kot, kan? Ya, betul tu. Saya rasa yelah, cuaca panas, belia pun panas, cepat panas. Cepat panas. Tapi kalau kita nak cakap tentang benda-benda yang panas ni, ni tajuk ni pun dah cukup panas dah ni. Okey, dan sebentar nanti kita akan sambung berkenaan dengan tajuk ini. Kita akan ulas berkenaan dengan tajuk belia biadab. Okey, itu dia tadi lagu daripada Syahzikir seperti Novel Cinta. Alright, dan sebelum ni, kalau sebelum ni suami dia pernah datang kat sini juga. Tapi hari ni isteri dia pula. Tapi hari ni isteri dia nak cerita pasal belia biadab. Okey Ain, kita cakap pasal belia biadab ni, mungkin Ain ada lebih penjelasan kenapa agaknya tajuk ini diangkat minggu ini untuk dibawa ke dalam konti My Suara hari ni. Okey, baiklah. Yang pertama sekali kepada My Suara FM, terima kasih sebab menjemput saya. Berkenaan dengan tajuk ini, saya perasan di sekeliling saya belia-belia masa kini kurang sopan dia, kurang tata susila dia. Jadi saya rasa saya perlu war-warkan perkara ini kepada belia di luar sana, supaya kita kembali kepada azali kita, adab Melayu kita, supaya kita lebih beradab, lebih tertib, lebih bersopan santun dan lebih beretika lah, maksudnya dalam kehidupan seharian, maksudnya daripada segi percakapan, daripada tingkah laku kita dengan orang tua dan sebagainya lah. Itu dia. Jadi sebenarnya ada juga di antara mereka ataupun pakar psikologi ataupun pakar psikiatris yang pernah DM jumpa, dia kata kebanyakan belia yang biadab ni menghadapi masalah dari segi mental mereka lah kan. Kalau kita nak cakap bukan dari segi mental yang orang kata korang ni gila, tidak. Tetapi selain daripada itu juga, ramai yang mengatakan masalah belia biadab ni ataupun pertukaran angin daripada baik kepada jahat ni banyak berlaku disebabkan teknologi yang semakin berkembang. Itu saya memang tak nafikan langsung daripada media sosial, daripada media hiburan, daripada banyak faktor yang membuatkan belia ini berubah daripada baik kepada jahat. Tapi saya tak cakap belia ni jahat. Dia cuma kurang adabnya, kurang tertib dia. Maksud saya kurang adab dan kurang tertibnya di sini adalah saya bagi contoh kalau kita pergi ke kenduri, kenduri kahwin, ramai saudara mara, ramai orang tua. Kita sebagai yang muda, kita harusnya pergi kepada orang tua, salam, bertanya khabar, betul. Kalau kita dulu-dululah, yang sekarang ni saya tak pastilah. Mungkin dia makan sekarang dulu ni kot. saya rasa belia kurang lagi kenduri. Itu bukan belia saja. Memang kalau kita tengok pun memang ramai yang dah malas untuk bergaul. Betul. Jadi saya rasa daripada segi pergaulan, adab dalam pergaulan tu saya rasa
kita perlu tekankan. Kita perlu tekankan yalah sebenarnya mak bapak pun memainkan peranan yang penting lah untuk orang kata tunjuk ajar anak-anak kita apa adab kita pergi rumah orang macam mana, pergi macam mana, kat kedai makan macam mana. Macam itulah saya rasa banyak faktor sebenarnya, tapi yang saya tekankan kat sini ibu bapa dan juga orang yang lebih tua lah, kakak, abang maybe perlu beri perhatian lah kepada belia masa kini. Okey, itu dia. Kalau kita cakap dengan belia biadab ni memang tak pernah habis kerana ini merupakan antara masalah sosial yang perlu kita atasi bersama. Okey, dan selepas ni kita nak tahu juga berkenaan dengan belia biadab ni. Ada orang cakap kadang belia ni bukan sekadar biadab dari segi perkataan, tapi dari segi appearance pun biadab dia ni lain macam sikit. Baru dari segi appearance, tapi tu kejap lagi kita sambung. Okey, waktu sekarang ni 2:22 petang. Okey, bercerita tentang belia biadab ni. Tadi DM ada sebut berkenaan dengan biadab dari segi appearance. Jadi kalau kita tengok kalau contoh kalau dekat sekolah, bila kita cakap pasal appearance ni, dekat sekolah kita dah tetapkan peraturan kalau pakai baju kena tie in. Kan? Jadi ada juga di antara pelajar yang kadang masuk sekolah dekat depan pintu pagar baru nak tie in. Tu pun depan pengawas. Kan? Tapi mereka tak memulakan ini daripada rumah. Dan ada juga, kalau dulu zaman DM dulu kita ada seluar GQ ataupun kain GQ. Yang mana kain tu dan seluar tu sekat lantai. Itu kita panggil GQ. Dia pun tak tahu kenapa dia panggil GQ. Tapi kalau orang cakap, oh GQ kau hari ni tu sekat lantai. Orang kata jadi tukang bersih untuk satu hari tu. Makcik cleaner relax lah gitu. Okey, jadi itu kita cakap dari segi appearance. Adakah dari segi appearance ni juga mungkin ada setengah orang yang mungkin pelajar-pelajar ni mereka tak bercakap. Tapi mereka lebih suka menunjukkan kebiadaban tu dari segi appearance itu kalau kita cakap tentang benda yang simple. Tapi bagaimana pula kalau kita melihat belia-belia ini yang biadab dari segi appearance-nya sampai kita macam tak sanggup nak tengok apa yang mereka pakai. Mungkin Ain pun pernah tengok gambar-gambar pelik-pelik semua ni kan. Pasal appearance ni saya rasa yalah, saya sendiri kalau saya pergi KLCC 12 malam saya selalu ronda-ronda 12 malam tengok lampu. Tengok lampu. Saya selalu dengan husband saya lah akan ronda-ronda naik kereta dan kita tengok dekat tepi-tepi jalan. Kalau di KLCC kita nampak budak-budak belia. Kalau kita tengok muka, badan, kita boleh kata form 1, form 2. Mungkin lah badan dia kecil, form 5. Tapi saya tengok pakaian dia yang tak sepatut kita tengok. Macam budak darjah 6 tak patut pakai baju macam tu. Ya, betul. Saya rasa orang yang lebih dewasa pun tak pakai baju macam tu. Jadi saya rasa itu salah satu daripada yalah, tak hormatilah orang sekeliling. Kita, negara orang kata agama rasmi kita adalah agama Islam. Jadi saya rasa kita kena consider sikit lah pakaian kita apa semua kan. Mungkin cara hidup kita berbeza, tapi kita kena alert dengan keadaan sekitar kita. Mungkin dia rasa malam tu adalah malam, tak ada orang keluar. Mungkin dia lepas panas saya keluar. Dia ingat orang tak nampak dia. Tapi di pasar raya pun kita tengok yalah, ramai yang pakai short pant short pant, spaghetti yalah. Nama tu. Jadi kita tengok yalah, bila kita keluar dengan family, adik-adik kita, macam adik saya masih kecil, tengok macam apa yang gagap lah. Apa yang patut kita bagi tahu adik kita, ini pakaian ni patut ke tak patut ke. Kadang-kadang dia orang pun boleh tengok, dia kata kakak tu pakai apa. Kadang-kadang baju tu macam kakak tu pakai baju dalam saja ke. Betul. Dan orang kata ini memberikan kesan kepada kalau kepada kanak-kanak sendiri yang menjadikan abang kakak ni sebagai role model dalam hidup mereka. Dan kita tahu juga antara pelajar ni kadang-kadang bila mereka di rumah mereka tidak diberikan perhatian. Kemudian ibu bapa yang terlalu busy memberikan orang kata menyerahkan segala tugas tu kepada guru. Guru kat sekolah pun busy juga nak menjaga 20-30 orang student dalam satu kelas. Apatah lagi kau nak menjaga dalam satu sekolah. Jadi ini mungkin memberi tekanan juga kepada guru-guru dalam orang kata dalam membentuk belia-belia biadab ni. Tapi cuma dia merasa sebagai belia, mungkin mereka ini ada potensi sebenarnya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Cuma mereka ini perlukan orang kata
perlukan dorongan ataupun perlukan perhatian. Sebab kadang-kadang bila cakap pasal belia biadab ni, contoh kat sekolah, kalau dia digelar sebagai seseorang yang ditakuti atau digeruni, menjadi satu kebanggaan. Betul. Apa pendapat Ain? Itu memang saya tak nafikan. Sepanjang saya terlibat dalam GPMS, saya banyak terlibat dengan pelajar-pelajar di PPR. Okey, yang mana PPR ni kita sendiri tahu keadaan sekitar dia bagaimana. Jadi ada saya ceritakan salah seorang lah, seorang peserta ni. Dia memang penampilan dia, pakaian dia, rambut dia memang tak terurus. Cakap dia pun kasar. Bila saya cakap, adik makan, dia just macam tengok kita macam macam tu kan. Jadi macam whatever. Kau kenapa nak suruh aku makan? Macam tu kan. Jadi bila saya cuba dekati dia, dia cakap tak ada, sebelum ni tak ada siapa pernah pedulikan dia. Jadi dia buat apa yang dia suka, apa yang dia nak. Kalau dia ada kat rumah pun, dia duduk kat rumah pun, mak dia halau dia keluar. Kau keluarlah pada rumah ni, sempit lah, semak lah. Jadi saya rasa dari rumah sendiri pun faktor dia lah. Faktor dia. Tapi DM pun selalu juga nak cakap pasal keluar daripada rumah ni, DM selalu kena halau keluar daripada dapur. Sebab dapur kecil. Dan sebab tu sampai sekarang aku tak pandai masak. Dia kata dapur ni kecil lah, tak payah duduk semak-semak, kasi pergi duduk kat luar. Macam tu kan. Jadi kita pun seronok lah. Tak apalah, tunggu je lah waktu makan orang panggil. Okay, itu kalau cakap pasal berkenaan mereka yang tapi bila cakap pasal soal belia, sebenarnya dari segi pendidikan itu sendiri pun, daripada kanak-kanak kita dah perlu diajar. Okey, sebenarnya DM nak relatekan cerita ni sikit berkenaan dengan filem-filem lama. Filem-filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang banyak diperkatakan. Banyak ada yang mengatakan filem-filem P. Ramlee ni memberikan contoh yang tidak baik. Tapi contoh yang tidak baik yang macam mana tu kejap lagi kita nak cerita. Sebab DM akan juga memberikan beberapa contoh-contoh kenapa antara filem-filem P. Ramlee dikatakan memberikan contoh yang tidak baik yang menyebabkan menjadi antara belia-belia menjadi semakin biadab. Ini isu panas juga ni. Okey, sampai-sampai cerita tentang belia biadab ni, cerita pasal tempoyak pun keluar juga ni. Kerana Ain ni merupakan pengusaha tempoyak masakan tempoyak. Itu favourite DM. Okey, kita tak nak cerita pasal tempoyak hari ni. Kita nak tengok cerita pasal belia-belia tempoyak ni yang biadab sangat ni. Okey. Dan DM cakap tadi berkenaan dengan filem-filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang dikatakan kalau kita cakap tentang filem-filem lama DM ingat satu ketika dulu waktu tu hari raya. Biasa hari raya kadang-kadang filem-filem ni akan ditayang semula. Dan yang duduk kat depan TV tu adalah yang kita yang dewasa memang dah tahulah cerita tu. Yang kanak-kanak ni, mereka-mereka yang baru-baru ni. Dan banyak di antara filem-filem tersebut yang dalam dialog-dialog mereka menyebut perkataan bahlul, bangang, perkataan-perkataan yang biadab. Dan sehingga makcik DM dia cakap tu, belajar benda-benda tu daripada filem tu. Seolah jadi bila DM dengar apa yang dia diperkatakan itu, mungkin juga dan DM dengar mereka ni menggunakan dialog itu balik sewaktu mereka bergaul bersama dengan kawan-kawan. Jadi ini mungkin sebagai permulaan kepada, kita tak tahulah, kita tak nak cakap benda ni sebagai permulaan, nanti orang katakan orang gam pula DM pula kan lepas ni. Jadi pendapat Ain sendiri berkenaan dengan orang kata industri perfilman kita daripada dulu sehingga sekarang, adakah memang memberikan impak yang sebegini besar menjadi yang menyumbang kepada kebiadaban belia-belia tempoyak ni? Soalan killer. Killer Okey, pandangan peribadi saya, filem is filem. Kita tak boleh nak anggap filem tu adalah sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kepada biadabnya belia zaman sekarang. Sebab kalau kita tengok balik filem tu, contoh dia tunjukkan benda yang tak bagus, tapi at the end mesti dia akan tunjuk something yang bagus. Moral of the story. Jadi kenapa kita tak ambil moral of the story-nya? Kenapa kita pula ambil yang tang biadab tu, tang bahlul, tang baral? Kan? Kenapa kita tak ambil part-part yang bagus? Kenapa? Yelah, manusia ni fitrah dia, kita lebih suka benda yang tak baik daripada benda yang baik kan. Jadi pada saya tak nak cakap terlalu serius sangat pasal filem ni. Bahaya, nanti saya kena kecap. Jadi, jangan kecap, hashtag jangan kecap saya. Jangan kecap saya. Jadi saya rasa filem
kita harus melihat filem tu sebagai satu konteks yang lebih santai, supaya dalam masa yang sama pengajaran kita ambil benda yang baik. Kita ambil yang baik je. Yang buruk tu kita jadikan sempadan. Yang baik tu kita jadikan pengajaran untuk diri kita lah. Okey. Pendapat Ain pula berkenaan dengan filem-filem sekarang ini. Adakah filem-filem kita mendidik kepribadian belia-belia sekarang? Filem kita yang sekarang ni, jujurnya saya cakap, kuranglah memberi pendidikan kepada belia. Lebih kepada, kalau kita tengok, kalau cerita pasal rempit, esoknya penuh dataran Merdeka tu dengan budak rempit. Lagi ramai Lagi ramai. Jadi saya rasa kuranglah. Mungkin penerbit filem ataupun pengarah filem mungkin boleh buat something yang lebih berpendidikan. Supaya filem tu lebih, orang kata, lebih fresh, lebih kita boleh terima. Okey, itu memang kita kalau nak cakap pasal filem ni memang takkan habis. Dan juga kalau nak cakap pasal filem, nanti korang filem sentak pula dengan kita. Jangan kecam saya lagi sekali. Hashtag jangan kecam saya, jangan ban saya katanya. Nanti dan juga kita tahu di kalangan belia ini sendiri, mereka mempunyai satu attitude yang mana attitude berkumpulan. Ya, kadang-kadang mungkin dia ni sebab tu bila kita, Dr. Fadilah Kamsah sendiri pernah mengatakan, kalau kita nak menjadi orang yang hebat, kita perlu berkawan bersama dengan orang yang hebat. Tapi kalau kita bukan orang yang hebat, duduk bersama dengan orang-orang yang kurang hebat, kita akan menjadi sebahagian daripada mereka juga. Jadi mungkin sifat pergaulan mereka tu sendiri yang menyebabkan mereka sebelum ni mungkin baik, tapi bila bergaul dengan mereka tu sebabkan ingin rasa in a team. Bukan, dia ingin rasa macam in a team. Oh, kalau aku tak buat macam tu, baru gang. Ya, perkataan tu yang nak sebut tu. Okey, dan kita akan sambung lagi berkenaan dengan belia biadab sebentar nanti. Okey, kepada yang belum lagi menonton Ada Apa Dengan Cinta, boleh pergi menonton sekarang sebelum filem tu habis nanti. Okey, masih lagi bersama dengan Ain Azmi, penolong Setiausaha Agung GPMS, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Kita berbicara tentang belia biadab. Ramai yang mengatakan kalau nak ajar orang jadi baik, kita perlu ajar dia dengan cara yang kasar. Pendapat Ain berkenaan hal ini? Pendapat saya tak perlu dengan cara yang kasar. Sebab kebiasaannya belia-belia ataupun remaja lah, kita lebih, remaja ni dia perlukan kasih sayang. Dia perlukan perhatian, dia perlukan intonasi kita yang betul untuk bercakap dengan dia. Bukan seperti mengarah-mengarah, membebel, dan pada saya benda tu takkan beri impak kepada belia tersebut lah. Sekiranya kalau ibu bapa ataupun guru-guru sekolah bukanlah orang yang sesuai untuk mengajar belia-belia biadab ni, yang mungkin orang kata dah over limit ni, apa Ain rasa cara-cara lain agar kita dapat membantu supaya mereka ini dapat menjadi lebih baik pada itu? Langkah yang saya rasa yang patut kita buat lah untuk di Malaysia ni, saya rasa kita mungkin boleh buat kempen kesedaran dengan adab. Kemudian ibu bapa sendiri perlu lebih memahami dan mempelajari tata susila keibubapaan. Kalau sekarang ni banyak kan kursus-kursus yang berkenaan dengan keibubapaan. Saya rasa ibu bapa memang tak boleh lari lah, ibu bapa dan guru ni sebenarnya. Sebab ibu bapa dan guru ni adalah orang yang paling dekat dengan belia tu. Tak bolehlah nak suruh DM ataupun saya yang tolong didik belia tu pula kan. Tapi mungkin juga bila dekat sekolah kita ada pun satu kelab yang dipanggil pembimbing rakan sebaya, yang mana mungkin rakan-rakan sebaya ni memberikan contoh-contoh yang baik ataupun membimbing mereka untuk menjadi lebih baik. Dan kalau kita nak letakkan guru, okey, kita put aside lah guru ni, sebab kita kesian juga dekat cikgu dia, banyak sangat tanggungjawab dia ni nak jaga anak murid ni. Tapi mungkin juga dari segi ibu bapa, macam Ain katakan tadi, tata susila ibu bapa, yang mana kalau kita tengok sekarang ini, kalaulah benda-benda berlaku kepada anak-anak mereka, mereka terus mengatakan anak mereka tu baik aja. Sebelum orang kata apa, bila orang cakap anak dia jahat, tak boleh langsung orang cakap anak dia jahat. Tunggu melenting ni. Kalau dulu zaman-zaman kita sekolah dulu, kalau cikgu pukul kita, balik mengadu, kita kena pukul lagi sekali. Betul. Tapi sekarang ni kalau cikgu mengadu pukul kita balik mengadu, cikgu pula kena pukul. Jadi GM pun rasa benda ni dah jadi macam satu trend sekarang ni, yang mana ibu bapa mungkin
terlalu sayang anak pun jadi biadab, tak sayang anak pun jadi biadab. Mungkin Ain pun pernah berhadapan dengan situasi macam ni. Pernah melihat sendiri. Pernah melihat. Banyak. Saya nak sebutkan sebenarnya dalam kepala otak saya ni banyak. Tapi kes paling besar. Tak terkeluar je. Okay. Jadi belia zaman sekarang ni, apa yang saya perhatikan, mereka ni lebih bijak sebenarnya. Bijak, pandai berlakon. Jadi kita tak salahkan juga ibu bapa, sebab ada belia yang dekat rumah memang 100% baik, sopan santun, budi bicaranya manis. Kita tak nafikan ada juga segelintirnya begitu. Ada juga yang di rumah nakal, di luar pun nakal. Ada juga. Jadi bagi belia yang orang kata separuh baik, separuh nakal ni, yang depan ibu bapa ni baik, saya sarankan kepada belia-belia tersebut supaya sedar diri, muhasabah diri. Maksudnya dia kena ada kesedaran daripada diri sendiri. Sebab belia zaman sekarang ni umur 12, umur 13 dah faham dah. Orang kata dah matang dah. Jadi belia-belia ni, remaja-remaja ni perlu ada kesedaran dalam diri, apa yang sepatutnya dia buat, apa yang tak patut dia buat. Dia menipu ibu bapa dia, bagus ke tak bagus. Jadi kesedaran ni perlu kita pupuk dekat diri belia tu sendiri. Itu pendapat saya lah. Oh, itu juga. Jadi orang kata apa, sebenarnya tu ada yang cakap, dia kata belia-belia biadab ni sebab didikan ibu bapa. Tapi kadang-kadang bila kita fikir balik, mak bapa ni kadang-kadang dah didik baik dah. Dah didik habis secara baik dah. Tapi mereka sendiri menjadikan biadab. Dan ada juga mengatakan, adakah belia-belia sendiri ni tak ada otak ke nak berfikir yang mereka itu biadab? Kan ada yang cakap kadang-kadang disebabkan pengaruh persekitaran. Ada yang cakap juga sepengaruh persekitaran pengaruh persekitaran, tetapi masing-masing ada akal dan fikiran. Betul. Untuk berfikir dan bertindak dengan cara yang lebih baik. Okey, dan sebenarnya juga mungkin dia di kalangan kita sendirilah ya, di kejiranan kita sendiri, bila kita melihat kadang-kadang belia ni bukan saja sekadar biadab di sekelilingnya, tapi kadang-kadang dekat jalan raya pun jadi biadab juga, sehingga menyebabkan nyawa orang lain pun terancam. Itu pun sebahagian daripada biadab dari segi perbuatan, dari segi behaviour juga. Dan kalau Ain sendiri melihat orang kata apa, dengan keadaan sekarang ini, adakah belia-belia ini, kita mengharapkan belia inilah akan menjadi pemimpin masa depan. Tapi disebabkan dengan keadaan mereka yang sekarang ini, menyebabkan kita rasa macam adakah kita boleh berharap kepada belia yang ada sekarang. Dah lah sekarang ni belia pun dah nak diturunkan umurnya daripada 15 kepada 40, jadi 15 kepada 30 tahun ni. Jadi itu kita akan dengar jawapan Ain sebentar nanti. Ni 2:49 petang, semakin stres nampaknya Ain di sini. Okey Ain, bila kita cakap pasal belia biadab ni, kita tahu juga kita sebenarnya mengharapkan mereka ini menjadi manusia yang lebih baik. Tapi bila mereka sudah orang kata sudah ditempoyakkan dengan biadab ni kan, sudah digaul-gaulkan bersama dengan kebiadaban ini, bagaimana agaknya masa depan mereka sebagai belia akan datang, dan adakah mereka ni boleh diharapkan sebagai pemimpin selepas ni? Adakah selepas ni bila belia-belia biadab ni, tanpa kita sedar mungkin ada di antara mereka yang bakal menjadi pemimpin, dan adakah mereka akan menjadi pemimpin yang biadab pula? Kita risau juga ni. Okey. Nak tak nak, belia tu adalah generasi akan datang yang akan memimpin negara. Dan jujurlah saya katakan, bukan 100% belia kita ni biadab. Mungkin saya rasa dalam 60%, 70%. Yang ada yang beradab sikit tu mungkin 30% macam tu. Jadi saya rasa dalam golongan yang 70%, 60% tu, ada yang akan jadi aset negara. Ada. Jangan kata tak ada. Mesti ada. Mesti ada yang tersesat punya kan. Jadi kita yang lebih dewasa ni, kita tak perlu menunjal mereka. Kau ni biadab, tak ada masa depan negara apa semua. Kita jangan cakap begitu. Cuma kita perlu tarik diorang, minat diorang supaya diorang lebih melihat masa depan. Bagaimana masa depan tu. Sebab kalau kita lihat, belia-belia ni sebenarnya kalau dia nakal pun Form 3 sampai Form 5, dah masuk universiti, nakal sikit, dah kerja, dah hilang. Dia behave sikit lah. Dia behave sikit. Cuma saya mengharapkan nakal tu tak berkekalan.
Dan nakal tu tidak menjadi kepada insan yang jahat. Kita mengharapkan belia-belia yang sedang mendengar My Suara ni supaya lihat balik pada diri kita. Kita ni adalah bakal pemimpin negara satu hari nanti, insya-Allah. Yang mana kita akan jadi role model kepada belia yang akan datang pula. Jadi mungkin kita tak nak tengok belia yang akan datang kan kata kita macam ni pula. Jadi kita fikir masa depan lah. So adik-adik kat luar sana, behave ya. Behave ya. Dan juga kita harapkan juga belia-belia kat Sarawak sekarang ni yang mungkin ada di antara mereka yang tengah mengundi. Tapi hari ni hari pengundian untuk mereka-mereka yang bekerja dalam keselamatan, anggota-anggota keselamatan kita yang mengundi awal pada hari ni. Dan juga mungkin ada di antara pengundi-pengundi kita, anggota keselamatan kita juga yang terdiri daripada belia-belia ini. Jadi sedikit nasihat untuk belia-belia kita yang sana ni yang bakal memimpin, bakal memilih kepimpinan Sarawak yang akan datang ni. Ucapan saya, selamat mengundi. Pilihlah yang bekerja, yang boleh memberi impak yang baik kepada masyarakat. Orang kata pilihlah pemimpin yang tidak biadab. Okey, sebab kadang-kadang bukan apa, bila dia mendengar ini, orang cakap, bila dia cakap tauladan melalui kepimpinan, kepimpinan melalui tauladan, maksudnya bila seseorang itu memberikan satu ucapan yang berbau kepada satu benda yang tidak best untuk didengar, dan belia-belia ini dia mudah tangkap. Dan bila dia tangkap tu pula, bila dia bercakap pula dengan kawan-kawan dia, akan dia mengulang balik apa benda yang diperkatakan. Dan kita harapkan juga mereka dapat menilai mana yang baik, mana yang buruk. Itu dia. Okey, Ain, terima kasih kerana sudah datang ke My Suara FM. Kerana sudah bercerita tentang belia biadab. Sebenarnya tak akan habis nak cerita pasal belia biadab ni. Banyak sebenarnya contoh kita nak bagi. Okey, dan tapi kita harapkan kepada belia-belia yang bakal menjadi pemimpin, insya-Allah satu hari nanti. Mungkin sekarang ni biadab, tapi orang kata apa, daripada pengalaman dan pada usia semakin meningkat ni kan, biadab tu makin lama makin turun. Tapi jangan dia biadab pula dekat dalam media sosial. Ada juga kan, dia biadab kat luar menurun, tapi dalam media sosial bertambah pula biadab dia. Okey, dan juga mungkin ada sesuatu daripada Ain, mungkin Ain nak promote berkenaan ada program GPMS ke yang akan datang? Okey. Sekarang ni kita di GPMS kita sedang menjelajah ke 64 buah kamp PLKN yang mana kita memberi tazkirah maghrib. Itu dia untuk biada pelajar-pelajar. Bila dia biadab ni elok kena dengar dia tazkirah maghrib. Okey. Tazkirah maghrib di 64 buah kamp PLKN bermula hari ini. Sehingga 16 Mei. Jadi maknanya hari ni sepatutnya ke mana? Hari ni kita berada di Perak, Penang, Selangor, bukan Selangor, Kedah dan Perlis. Perak, Penang, Kedah dan Perlis utara lah ni. So maknanya selepas ni Ain akan ke sana? Ya. Makan tepoyak lah dia balik utara. Okey, dan kepada anda semua terima kasih kerana terus bersama dengan My Suara FM.